Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati suatu fadilah Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir, adik-adik jaga kuasa masjid, yang dirahmati Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimah yang saya kasihi sekalian. Kita telah sampai pada ayat yang ke-95 daripada surah Al-Kahf. Sedikit saya ulang antara intipati ataupun tafsiran yang terdapat pada ayat ini. Diulangi semula firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainakum rahmah. Ya yakni Raja Dhul-Qarnain menjawab terhadap permintaan rakyat, di mana rakyat jelata telah meminta kepadanya agar dibina tembok yang menghalang serangan ataupun kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Dhul-Qarnain selaku sebagian daripada orang soleh di sisi Allah. Bagaimana ayat yang telah kita temui sebelum ini berkenaan dengan Nabi Khidir AS ataupun Nabi Khadir, di mana Allah Ta'ala menyatakan min ibadina, daripada hamba-hamba kami yang terpilih. Disebabkan hal inilah tuan-tuan, maka sembilan ulama juga memandang bahawa apabila disebut di kalangan hamba yang terpilih, maka tokoh yang disebut ini juga sebahagian daripada Nabi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan agak banyak tentang kisah Dhul-Qarnain, ana sabit dengan pangkatnya selaku sebahagian pada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku perbalahan ataupun pecahangan pendapat di kalangan ulama. Ada juga mendakwa kalau cerita panjang pun tak mestinya dia Nabi, dia juga orang soleh. Orang soleh mestinya dilantik menjadi Nabi. Bukankah dalam Al-Quran juga ada kisah Luqmanul Hakim dan surah Luqman? Adanya kisah Nabi anak kepada Nabi Adam dan surah Ali Imran. Bukankah dalam surah Ali Imran ada kisah Maryam? Ini watak soleh dan solehah. Mereka dicerita panjang oleh Allah walaupun bukan di kalangan Nabi. Kesimpulan tuan-tuan, Dhul-Qarnain ini berlaku khilaf sama ada di Nabi ataupun orang soleh. Yang pastinya sememangnya dia adalah insan pilihan Tuhan untuk memerintah di muka bumi ini satu ketika dahulu. Allah Ta'ala mengisahkan titah ataupun ucapan Dhul-Qarnain selaku tokoh istimewa, pemerintah yang sangat adil dan baik. Apa disebut? Lama rakyat kata kami akan bayar, bila kamu akan sanggup tolong kami urusan ini. Maka kata Dhul-Qarnain, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan menjadikan aku menguasainya adalah lebih baik daripada bayaran kamu. Sebab biar rakyat minta tolong pada pemerintah, pemerintah memang sudah bertanggungjawab. Minta tak minta memang sudah jadi tanggungjawab. Dan di sini tuan-tuan yang tertanam layaknya adalah tanggungjawab begitu tinggi, tidak ambil kesempatan
daripada keringat ataupun wang ringgit rakyat. Itu sebagai asas. Jangan tuan-tuan saya kita jadikan asas perkara bahawa bila pemerintah ataupun kerajaan langsung tak boleh ambil. Boleh, saya telah bincang dalam bab cukai sebelum ni. Tapi yang dimasukkan asalnya kalau ni jangan ambil. Dahulukan apa yang ada. Termasuklah kisah Imam Nawawi bila mana pemerintah minta dana awam untuk bayar bala tentera. Imam Nawawi berfatwa tak boleh ambil dana awam, tak boleh ambil wang orang ramai. Dahulukan apa yang lebih di pihak penguasa ataupun pemerintah. Itu dalam keadaan mana-mana kerajaan hari ini sedia muslimat dan saya kita maklumi bahawa memang ada kutipan kepada rakyat. Daripada itu kita minta pada semua para pemimpin kita yang baik itu insya-Allah jangan berkesempatan mengayakan diri sendiri. Rakyat kadang-kadang makin susah manakala ada berlaku sebahagian pemimpin menjadi lebih kaya raya pula, maknanya ada berlaku kesempatan di situ. Doktornya yang sangatlah baik sehingga akan dipuji oleh Allah. Dia kata apa yang aku ada ni sudah membadani berbanding bayaran kamu. Akulah yang patut berkhidmat. Oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai dalam pada kerajaan ataupun pemerintah. Berkhidmat pada rakyat. Pemerintah juga kena ada satu pendekatan minta rakyat jelata bantulah pihak kerajaan. Itu muslimin dan muslimat pihak mana pemerintah diminta tolong, dia perlukan tiba balik pada rakyat, kita pun bagilah apa yang patut dengan syarat pemerintah itu bukanlah ambil kesempatan. Bukan maksud tak boleh langsung minta sesuatu kepada rakyat, termasuklah minta tenaga kerja. Dalam hal ini menjadi dalil dokumen minta tolong, tetapi hendaklah menggunakan arahan yang begitu cermat. Minta tolong, minta jasa baik, bukan kerahaja paksa. Kalau kerahaja paksa, maka berlaku kerajaan ataupun pemerintah diktator. Dia kata tinggalkan diperah keringat rakyat. Tapi di atas prinsip demokrasi, maknanya dia minta pada patut. Dan kerajaan minta rakyat bantu kerajaan, kerajaan lebih bantu kepada rakyat. Saya sebut lebih bantu kerana tanggungjawab itu lebih daripada pihak pemerintah. Bukan sekadar government yang minta bantuan daripada rakyat, minta tolong kerja baik. Dan didik rakyat senang sekali, susah pun sekali. Bahkan kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW pun pernah meminta bantuan rakyat untuk kerja-kerja baik. Contohnya ketika pembina masjid yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Islam Madinah, berlakulah gotong royong besar-besaran. Tentunya Nabi ataupun bapa kerat yang buat kerja ni sebab orang Islam ada ramai. Kemudian patutnya yang tolong ni ada duit lah, yang susah pergilah cari makan, pergilah buat kerja masing-masing, tapi Nabi minta tolong kerana untuk kepentingan bersama. Termasuklah tauladan pada Nabi minta tolong ialah ketika berlakunya perang Khandaq, dibinanya parit sebagai strategi perang berdepan dengan tentera Ahzab. Kenapa disebut tentera Ahzab? Pada 3 penjuru serang Madinah Al-Munawwarah. Ahzab terdiri pada musyrikin Makkah, yang kedua daripada Yahudi, dan yang ketiga daripada sekutu yang tak rela bernaung di bawah kerajaan Madinah. Artinya golongan musyrik di wilayah lain pun berpadu berpakat untuk musnahkan kerajaan Islam Madinah. Lalu antara strateginya sedia tuan Abdul Nasir dibina parit. Parit itulah namanya Khandaq dalam bahasa Arab. Masa pembinaan inilah Nabi mengungkapkan satu doa. Dan doa ini juga merangkap syair. Ia doa dan ia juga syair. Apa Nabi sebut? Allahumma la isha illa isha al-akhirah. Ya Allah ya Tuhan, jadilah pada kami ini kehidupan yang kami idamkan hanyalah kehidupan akhirat. Dunia dibidani, dunia dilayani, dunia dihadapi, menjalani kehidupan di dunia, tetapi hal itu tak pernah dilumpai ke arah akhirat. Ini ajaran Nabi selaku pemimpin.
Kemudian Nabi sebut, Allahumma suril ansar wal muhajir. Ya Allah, bantulah urusan hidup golongan Ansar dan Muhajirin. Karena apa? Mereka tolong Nabi, maka Nabi pun tolong doakan pula kepada mereka. Dan selanjutnya untuk perempuan yang beriman, itulah konsep kenegaraan ataupun pemerintahan kerajaan. Saya relatekan dengan hal ini kerana Dzulqarnain adalah pemimpin sebuah pemerintahan. Saya tuan-tuan selaku ketua keluarga juga pemerintah. Untuk pemerintah, saya pemerintah. Puan-puan pun mungkin jadi pemerintah. Untuk organisasi jabat leader kepada AJK tertentu kan. Jadi hendaklah saya bersama tuan-tuan ni, kita guna bahasa yang sebaik mungkin kepada isteri, anak-anak orang kerja di bawah. Guna bahasa minta tolong, mohon jasa baik. Ini bahasa guna. Ini bukan cadangan saya ni, cadangan daripada agama. Yang suka tu kadang kita tak teringat nak berbahasa demikian. Tapi bila kita tengok kepimpinan Nabi, kepimpinan agama adalah menggunakan bahasa sebaik mungkin. Kerana kita nak guna tinggal orang, kita nak guna tenaga orang, kita nak guna pertolongan pihak lain. Antara dalil kepada perkara ini, cuba tengok Dzulqarnain. Kalau dia kata sebab dia pemerintah dunia, dalam pada itu dikatakan fa'inuni, maka bantulah aku dalam kerja ni. Sedangkan kerja ni Muslimah bukan untuk diri dia boleh balik ke istana, dia boleh balik ke wilayah utama pentadbirannya. Tetapi bila mana dia minta tolong, pulangan itu adalah untuk rakyat di situ juga. Selanjutnya Muslimin ayat 96, apakah yang perlu dilakukan bentuk pertolongan, iaitu pertolongan untuk membina tempangan ataupun tembok yang begitu tinggi. Kenapa ada dua bahasa, satu tembok, satu tempangan? Dua-dua tu seorang semacam kan. Bila sebut tempangan, tempat tadahan. Tempangan tempat nak kepuk. Dan tuan-tuan pernah pergi kan tempangan, contoh tempangan Semenyih. Kalau di Kedah, tempangan Pedu. Tempangan saya tak pernah sampai di Melaka pun ada. Tempangan hampir setiap negeri ada, termasuk negeri kecil pun, Perlis tu pun ada tempangan Perlis. Tempangan Timah Kasut. Bila kata tempangan tempat kepungan, kenapa diistilah sedemikian? Kerana Dzulqarnain nak kepung Ya'juj dan Ma'juj. Kau bayangkan tempangan yang penuh syarat air itu tiba-tiba terbocor, boleh banjir satu negeri. Lepas itu sudah tentu lebih arif. Kadang-kadang pihak yang menyedia tempangan terpaksa buka air daripada pecah. Daripada air lebih di kawasan itu akan jadi masalah air pula. Dan lalu kadang bila buka, berlakulah banjir mendadak. Tempangan ataupun tembok yang dibina oleh Dzulqarnain, tembok artinya benda yang tinggi, itulah dinamakan tembok. Macam tuan-tuan saya kita duduk dalam masjid ni, kita bagi dinding ataupun tembok juga kerana berdiri megah, berdiri tinggi. Hebatnya tempangan ataupun tembok ni tak akan bocor sekaligus. Dia akan bocor dalam masa yang akan ditentukan kelak. Dan walaupun tempangan ini dicium oleh Dzulqarnain, Allah Ta'ala tentukan dah berlaku dan crack sedikit, tapi tak bocor terus. Poinnya yang pertama, hebatnya teknologi. Dah berlaku dan crack sikit, bocor sedikit, tapi tak akan dapat keluar lagi yang tidak maju. Kenapa dah bocor sedikit? Bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi tengah tidur, Nabi bangun, Nabi mengumumkan hal ini, dan saya akan sebut hal ini pada ayat yang selanjutnya. Walaupun bocor, tak bocor banyak. Dan yang kedua, kenapa tak bocor terus? Kerana Allah lah yang memegang urusan itu. Walaupun hebat teknologi, Dzulqarnain membina tempangan tembok yang kukuh, ia di bawah takbir Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Teknologi itu dihebatkan oleh Allah. Kukuh tak kukuh pun atas urusan Allah. Itu tuan-tuan, bapak kita tengok beberapa projek, beberapa tempat yang ikut SOP, ikut standard, tiba-tiba berlaku juga malam apa. Kenapa? Di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 96 Allah Taala berfirman, Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala
yanfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitra. Pada ayat 96 diterangkan teknologi Zulkarnain dalam pembinaan tembok ataupun hembakan. Apa dia kata kepada rakyat jelata? Jadi rakyat sudah bersedia untuk tolong apa yang bantu. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Nampak tuan-tuan perempuan yang beriman? Allah tak perinci sampai peringkat ni teknologi untuk bawa mesej bahawa pada zaman silam juga sudah ada tamadun. Walaupun hari ini ada serba macam-macam teknologi moden, dulu pun ada sesuai dengan zaman ini. Dan uniknya teknologi ketika ini diterajui oleh seorang Nabi ataupun tokoh Islam membawa pengajaran kepada umat. Yang kata umat ni bila galakkan redha ini bukan nanti beribadat, bahkan dapat menyumbang sesuatu kepada kemanusiaan. Inilah Islam. Jangan tuan-tuan dan saya kita nampak bila kata nak agama ni duduk dalam masjid tak keluar, terus sembahyang, ingat mati sebahagian. Daripada itu juga kena buat sesuatu untuk pihak lain, memajukan umat, maju negara, maju dunia. Tapi apa yang berlaku sebagaimana peringatan daripada Allah yang Imam Al-Qardawi ataupun Dr. Yusuf Qardawi, kebanyakan umat bab dunia advance, bab dunia memang tak lupa, tapi akhiratlah yang sering dilupakan. Oleh itu untuk keluarga saya, keluarga tuan-tuan perempuan, kita lahirkanlah anak yang jadi orang agama, yang jadi technician, yang jadi profesional tanpa lupakan agama. Kerana dua golongan ni, Islamis dan golongan profesional, amat diperlukan dalam keadaan umat. Kadang kita tengok beberapa kisah orang berubah, jadi accountant, jadi doktor perubatan, jadi lawyer, profesional course. Bila berubahnya sampai tak pergi kerja lah, kerja pun tak macam dulu kan. Mulalah dia masuk gerakan itu bukan tak boleh, bagus, bukan tak boleh, bagus. Tapi yang salah faham tu sampai dah abai dah cara hidup sebelum tu teruskan. Tapi ibadat pun lagi hebat, kerja hebat, urusan akhirat pun hebat. Polemik ni berlaku di mana? Saya pernah sebut satu ketika kuliah kita dulu. InsyaAllah surah Kahfi ni kita akan tamat hari ini. InsyaAllah kalau umur panjang pada bulan hadapan. Polemik pemisahan agama dan kehidupan ini banyak berlaku di wilayah Arab dan negara seperti Pakistan, Afghanistan dan utara India. Tempat-tempat ini tempat ibadat dan ilmu. Utara India adalah tempat perkembangan hadis. Pakistan pula tempat orang banyak hafal Quran. Tinggalkan jual es krim tepi jalan buat hafiz. Kita ingat hafiz di mana? Hafiz tempat belajar agama, jual es krim pun hafiz, tengok-tengok 10 juzuk. Tapi tak ada akhlak. Beragama ni tak belajar. Negara mundur, negara banyak masalah. Contoh terdekat dengan kita, contoh negara juga masalah, tak pergi nafikan. Di wilayah kita pun tak tidak pada masalah tertentu. Indonesia banyak pesantren. Padahal kita dengar tentang Wali Songo, 9 orang, bukan seorang. Tapi di sana kacau bilau kerana berlakunya pemisahan agama dengan kehidupan. Itulah yang dinamakan sebagai sekularisme. Bila mana tuan-tuan dan saya kita mengamati ayat 96, kita memahami bahawa agama yang ajar macam-macam. Silakan ayat ini tertera dalam silibus di Politeknik Malaysia dalam buku Teknologi dan Islam. Untuk cerita kat pelajar anak-anak kita, agama ni dia bukan tutup sembahyang, dia tutup carilah ilmu. Macam mana Zulkarnain ada ilmu, dia tahu bahan-bahan untuk buat hembakan. Kalau kita tengok kitab-kitab lain, walaupun mendakwa benar, dia tak ada banyak elemen ni. Dia ada cerita mungkin 90% konten agama, tapi Quran konten agama ada setiap ayat, tapi ayat hukum yang dianggap lebih jelas tentang konten agama tak lebih pun daripada 8% ataupun 4%. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kenapa ada pembahagian 8 dan 4%. Ada ulama kata 150 ayat hukum, ada kata 300, ada kata tak lebih pada 100. Sedangkan ayat Quran 6,236 ayat. Mana ayat-ayat lain tu cerita bab sains,
bidang-bidang kehidupan manusia untuk pujuk manusia kenalilah kitab ini datang pada Allah yang Maha Benar. Bila mana tengok ilmu ni bermakna Allah Ta'ala lah yang bagi teknologi ini kepada Dzulqarnain yang bijaksana. Apa dia minta bawa kepadaku ketul-ketul besi. Cuba tengok dalam Quran ayat kalangan 114 surah. Bukankah sedia kita menyedari adanya surah Al-Hadid, surah besi. Patutnya surah doa, surah zikir, surah istighfar, surah Nabi-Nabi sahaja. Ada juga maknanya, ada pengajaran yang tersurat di situ. Dalam keterangan hadis dalam Quran, besi ini dia berasal daripada langit, sedangkan kita ambil daripada bawah bumi. Kan ada lemah besi, biji timah ambil pada dasar bumi. Tapi apa cerita ni? Quran kata daripada langit. Rupanya penerangan ini ada dalam ilmu astronomi, bahawa sebelum wujudnya planet-planet, ada planet tertentu sahaja. Takat ilmu yang pengetahuan saya adalah tentu lebih luas. Sebelum berkembang, hanya ada beberapa planet sahaja, gugusan bintang tertentu. Berlaku pelanggaran yang ditakdirkan oleh Allah. Bila berlaku pelanggaran itu, yang kita istilahkan kejadian bumi, melahirkan satu planet, dia pun namanya bumi. Planet yang bawa besi, planet yang bawa unsur lain masuk ke dalam bumi tunggal, lalu bercantum. Lepas itu Allah Ta'ala sebut besi ini asal dari langit, maknanya dari tempat lain, lalu bercantum dengan daratan bumi ini, dia masuk dalam muka bumi. Apa mesejnya? Boleh guna besi lah, bukan haram. Kalau tanpa besi, macam mana nak buat masjid yang kukuh? Kalau tanpa besi, macam mana nak buat kelengkapan ketenteraan? Termasuklah pedang, keris daripada besi misalnya terbakar. Jadi ke Allah itu manusia adalah cari, dan ini dibenarkan dalam agama. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu. Masya Allah, tak terbayang kita, sebab kita tak duduk zaman tu. Boleh bayang-bayang main-main macam tu je. Umpamanya lah, kalau nak bayang juga macam menara KLCC, tinggi dua tu, letak besi daripada bawah sampai ke atas penuh. Nak angkat, nak letak dengan apa tu? Maknanya ada lagi bantuan ayat lain yang tak disebut dalam Quran dan hadis. Kita boleh fikir cara logik. Ataupun mungkin juga keringat manusia letak sedikit demi sedikit sampai membunuh tinggi. Maknanya apa tuan-tuan? Kudrat manusia ketika itu. Maknanya apa? Mereka sanggup buat kerja yang berkebajikan. Dan ini juga adalah kerja pahala. Contoh masa Covid, kita tolong pesakit Covid, bukan nak tidur sendiri, tolong jiran yang ada masalah tak boleh keluar. Itu kerja berpahala. Bukan nanti kita hadir Al-Quran, kita sponsor orang pergi umrah, kita sedekah pada masjid, kita mengajar dengan kuliah. Tak mestinya. Benda-benda itu juga benda yang berpahala. Dalam pada itu, jangan tuan-tuan luput, benda itu kita dapat tahu hasil duduk dalam kuliah itu. Kalau tak duduk dalam kuliah ilmu, kita akan tak dapat kefahaman yang sedemikian, bahawa agama menjanjikan berbagai jalan-jalan pahala. Termasuklah kita kirakan kalau penduduk ketika ini tidak membaca kitab Nabi Musa yang telah ada ketika ini, kita tahu tak baca, tak sembahyang sunat. Lepas sembahyang wajib dia ada sembahyang zaman dulu, tapi tak sempurna 5 waktu. Habis dari ibadat terus pergi tolong kerja ni. Yang mana lebih Allah? Sudah tentulah kerja membantu kepada umat. Dan inilah yang nak kita juga pahami. Bila kita nak pada agama, biasanya kita akan buat lebih, zikir lebih, baca Quran lebih. Ibadat akan dilebihkan ibadat sunat. Dulu tak pernah sembahyang, dengar kuliah sembahyang sunat dia mula, sembahyang duha, sembahyang awal, sembahyang isyraq, malam pula tahajud, tasbih. Pergi pejabat, dia kena buat benda ni. Boleh tak? Saya pernah bincang, boleh. Ikut kesesuaian masa, ikut bertindak tak nak kerja penting. Sebab pergi bilik air, minum kedai kopi 20 minit boleh, takkan nak ibadat pun tak boleh. Ada menyebabkan turun rahmat di pejabat di ofis kita.
Tapi jangan sampai saya untuk perempuan sampai abad kita terus. Dia kira suruh tak keluar, duk baca Quran yang berkerja bertindak, bertimbul tepi. Tak buat apa, tak masuk ke dalam belajar yang kira khatam Quran. Bila ada orang tegur, kenapa ni ustaz sampai macam ini? Pandai dia jawab, bukankah kiamat dan dekat, yang penting amal soleh. Sedangkan kerja dia buat tu amal soleh dan kerja wajib. Nah, ini dipanggil fiqh al-awlawiyah. Fiqh yang mana lebih utama. Kadang tuan perempuan lapang isu. Tapi saya dipahamkan majlis isu tu akan disampaikan dalam bahasa Arab. Tapi tokoh yang akan sampaikan speech itu juga mahir dalam English language. Daripada bahasa Inggeris kalau tuan tak ada urusan akan silakan hadir ke UC esok pada jam 10 pagi sehingga jam 11.30 pagi di Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Ringkasnya Fakulti FEM. Bukan nama channel radio ni, salah satu fakulti di USIM. Kita jemput Syekh Profesor Mahyudin Al-Qaradawi. Apa nama dia ni, kawan kepada Dr. Yusuf Qaradawi, kawan baik. Mereka ni bersama dalam kesatuan ulama sedunia. Masya Allah, ilmu dia peringkat tertinggi di kalangan ulama-ulama. Kata tuan sudah tak bukan tentang Qaradawi itu hebat. Dia juga tak kurang hebat setiausaha kepada Al-Qaradawi. Jadi tentang fiqh awlawiyah ni dia cukup expert. Yang mana lebih utamakan contoh isu baikah. Yang mana, macam mana ni? Yang mana satu patut dibaikah, apakah perlu baikah, semua dia boleh jelas dengan detail. Kata tuan lapang, dipersilakan hadir. Orang awam pun boleh masuk. Apalagi register kat tu bagi tahu nak pergi kepada seminar tu, boleh saja tuan kalau lapang boleh hadir ke UC. Kembali pada ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Dzulqarnain meminta pada rakyat, bawakan kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila terkumpul separas tingginya sampai menutup di antara dua gunung. Sudah dan tinggi, kemudian di antara dua gunung, entah berapa km. Kerja ni pastinya dilakukan dengan cepat. Karena saya sebut kuliah minggu lalu, Ya'juj dan Ma'juj sudah pun masuk ke dalam tanah. Dan sudah tu mereka ada risikan. Bila selalunya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar balik. Kalau lambat, habis tergendala projek ini. Dan kemungkinan besar rakyat akan jadi mangsa. Apa pun yang tersembunyi yang sudah tentu ada perancangan yang begitu baik yang diatur oleh Dzulqarnain agar pantas dan dapat selesai sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dan mereka buat kerja ini dengan begitu bersungguh-sungguh kerana melibatkan suatu daratan yang luas dan juga kawasan yang mencabar, kerana di antara dua gunung dan perlu dibina begitu tinggi. Ia pun perintahkan mereka untuk membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Saya kata Dzulqarnain pun ada alat tanya dan juga digunakan alat dan setempat. Dalam mana-mana tafsir tidak ada sokongan hadis yang mencikan apa itu alat. Tapi apa natijah ataupun pengajarannya? Sesuatu alat, kalau Al-Quran dan hadis tak terang, asalnya boleh guna. Kecuali ada dalil datang baru tak boleh guna. Apa tak macam ni contoh? Ayat ni dalam carilah Quran, hadis malam ni tak jumpa. Tapi tak faham tak, ayat ni bukan ayat Allah, kan, bukan ayat haram boleh minum. Tapi betul ke ayat mineral ni, ayat dalam tanah ni? Jangan-jangan ayat tanah ni ambil kuasa Allah ni, tak macam mana? Tak payah fikir lebih. Dalam kaedah syarak, sesuatu yang tak datang hukum dijelaskan boleh ambil. Tapi tiba-tiba walaupun ni halal insya-Allah, kan, kita pun confident ada cok yakin yang duduk dalam masjid pula takkan ayat pada dezu, takkan kena naik kelak, kan, jenis macam ni. Tiba-tiba Tuan Haji Ismail datang, "Oh Ustaz, maaf lah, satu ni dia orang kata buat di hotel, satu ni rupanya inilah yang disebut sehari tadi kontroversi, air ni air kumbahan yang belum sulingan." Dah dapat maklumat ketika tu baru keterangan dan kepahaman ini sangat penting. Khasnya bila kita pergi negara barat. Kalau orang barat
umumnya tak Islam. Kita akan guna selimut, kita akan guna bulu sendiri. Selalu kita dengar produk ni daripada India. Jadi agama menyelamatkan kita. Kalau berlaku sekalipun, agama tak menyusahkan kita. Walaupun benda tu memang buat benda haram, tak ada siapa jelaskan, kita belum guna, diampun di sisi Allah. Seakan-akan tetap guna benda halal. Dan pengajaran selanjutnya, teknologi yang membantu umat adalah amat diraih oleh agama. Termasuklah contoh bom nuklear. Yang agama larang adalah salah guna. Jangan sampai timbul di kalangan umat negara non-Islam sampai janganlah kita ada teknologi nuklear, nanti bunuh orang tu baru masalah. Sebab Al-Quran mengajar melalui surah Al-Anfal, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Hadapilah mereka dengan segenap kekuatan yang mungkin kamu boleh dapat. Segenap kekuatan yang mungkin kamu boleh dapat, usahakanlah. Jangan sampai tak usaha, jangan tak cuba dapatkan. Lagi banyak, lagi bagus teknologi ataupun alatan keselamatan bagi negara-negara umat Islam. Tapi apa yang berlaku? Kelebihan ni pada dunia bukan Islam. Banyaklah punca antaranya salah guna duit di kalangan negara umat Islam. Bila ada duit tak ada, macam mana nak duit? Negara ni berlaku check and balance yang begitu baik kerana rakyat tanya duit ni guna di mana. Bahagian pertahanan guna tak betul-betul. Kami nak jaminan keselamatan, termasuk digunakan teknologi seperti teknologi nuklear. Dan setelah kita mahu tuan-tuan lebih arifah, ni mahal harga, tapi negara kita tak ada. Memang ada teknologi itu, tapi betul-betul senjata nuklear kita tak ada. Kapal selam pun di negara umat Islam pun yang second hand. Yang ada pun produk daripada tempat lain. Sedangkan Al-Quran mengajar kita patut berusaha sendiri. Masalah berlaku bermula daripada asas. Salah guna puasa, salah guna wang ringgit dan sebagainya. Akhirnya negara umat Islam berada dalam sebuah kelemahan. Kerana menyatakan kepada rakyat, tiuplah dengan alat-alat kamu, sehingga apabila ia menjadikan merah menyala seperti api, dah terbakar dengan api, Tuhan menyebut lagi, bawalah pula ketika itu tembaga cair supaya aku tuangkan di atasnya pula. Maknanya apa? Gabungan projek bersama rakyat dan teknologi di pihak Tokonet. Rakyat tiup dengan teknologi diorang, Tokonet pula akan letakkan tembaga pula di situ. Kalau tuan-tuan perempuan tengok kitab-kitab tafsir klasik seperti tafsir Qasir, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Al-Tabari, ini tafsir lama. Dia hanya akan ulang balik bab. Nabi pun tak rinci. Bukan maksud Nabi itu tak erti, dan bukan maksudnya agama ni rupanya tak pandai bab ni. Kerana agama ni nak pimpin hidayah, dia cerita jalan umum itu je. Oleh itu, kalau tuan-tuan puan-puan sekalian cuba mengasahi tafsir dan tuan-tuan pandai bab sains teknologi ni, tuan-tuan amat berhak untuk uraikan dan kait dengan ilmu semasa tentang bab tembaga, bab teknologi api ni. Kita boleh dedahkan ketika bahas ayat. Setahu saya, kalau di Mesir ada satu je kitab yang dikarang oleh Syekh An-Najari. Dia je yang kait dengan sains kerana dia engineer. Syekh An-Najari ni engineer, jadi dia pun ngaji tafsir, dia kait. Lain pada tu, para ulama sekadar cerita umum je tentang ayat. Dalam pada itu tuan-tuan, kalau dalam tafsir tak cerita pun bukan satu kekurangan. Yang penting ialah beriman terhadap perkara ini pernah dilakukan oleh Tokonet pada satu ketika dahulu. Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan pula di atasnya. Dalam tafsir pimpinan Ahmad dinyatakan, setelah mereka membawakan ketua-ketua besi untuk menutup tanah lapang antara dua gunung itu, ia perintahkan pula mereka agar membakar tembok dari ketua-ketua besi itu sehingga menjadi merah menyala seperti api. Kakak kata saya ceteklah bab teknologi ni. Saya pernah tengok dari YouTube cara mana buat pedang. Ataupun buat keris kan, dia akan tuang, kemudian biar kering ataupun biar stabil tu,
Masa tu dah boleh jadi pedang ataupun keris. Itu sampel, contoh. Bayangkan yang boleh besar ni macam mana hebat. Takkanlah sekitar lalu menjadi makan masa tertentu, tapi penuh dengan penyediaan oleh Zulkarnain dan rakyat kerana berjaya disiap dan tempoh yang tidaklah begitu lama. Ayat 97, Allah Ta'ala menceritakan keadaan bila mana empangan ataupun tembok ini sudah pun terbina. فَمَسْطَعُوا أَنْ يَصْغَرُوا وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقَبًا. Selama mana telah siap, maka mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, mereka mudah keluar. Mereka akan terkepung, tidak dapat memanjat tembok itu. Mereka nampak ada satu jalan yang di atas. Kerana di bawah ni tak boleh buat apa-apa, tak boleh langgar, tak boleh tembus dengan mudah. Mungkin yang atas tu rapuh. Macam kita buat rumah kan, dinding dikeliling 360 darjah, atas tu takkan buat dinding juga, atap. Dan pengalaman dia dan saya curi masuk itu atap. Kat tembok pintu berkunci atas ni jangan-jangan ada ruang-ruang. Demikianlah yang mungkin kita boleh faham. Ya'juj dan Ma'juj ikhtiar, cuba kita naik atas, jangan-jangan ada jalan keluar. Dalam pada itu mereka tak dapat kaki, terus menurun ke bawah, jatuh. Maknanya kentang tak dapat mendaki dengan baik sehinggalah ke puncak. Mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga sudah tentu tidak dapat menabuknya dengan begitu mudah. Sedikit yang saya sentuh ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, فَمَسْطَعُوا. Dia adalah perkataan istaqam. Ini daripada kata akar apa dalam bahasa Arab, adik-beradik dengan kalimah fa'alu, mereka buat. Dipanggil kata dasar macam contohnya, mereka melaksanakan, daripada kata akar laksana. Atas buat inilah menjadi pilihan kebanyakan ulama memandang Ya'juj dan Ma'juj walaupun ganas adalah orang. Sebab Tuhan kata mereka. Kalau makhluk lain Allah Ta'ala kena guna ungkapan lain. Mereka, masa kita mereka ni bukan binatang, orang. Contoh dalam bahasa Melayu tuan-tuan lebih arif pada saya kan. Banyak binatang berada di padang. Banyak kambing sedang memanggut rumput di padang. Kalau saya guna bahasa ramai kambing sedang memanggut, tak kenal segi bahasa Melayu. Kerana ramai adalah untuk orang, bukan binatang. Demikianlah ayat ini, famasṭa'u, mereka, maknanya mereka tu orang, bukan binatang. Maka oleh itulah Ya'juj dan Ma'juj adalah spesies manusia tapi lain bentuknya. Kerana faktor pemakanan, faktor cara hidup. Antara tuduhan orientalis, hujah orientalis, musuh-musuh Islam, sememangnya manusia ni pada buruk. Benarlah teori Darwin, manusia pada buruk. Cuba tengok buktinya. Masuk hutan Amazon, masuk hutan, kita jumpa orang asli tertentu, muka mereka macam buruk monyet. Kamu mendakwa evolusi ni dulu. Kamu mendakwa kalau betul manusia pada monyet buruk ni, hari ni pun manusia boleh tukar macam tu juga. Dan kami nak katakan memang berlaku. Cuba tengok orang dalam hutan macam buruk monyet. Kenapa jadi begitu? Apakah tuan-tuan dan saya kita boleh kalau macam tu kami akulah teori Darwin manusia daripada binatang, menyalahi akidah. Berdosa tuan-tuan perempuan dan saya kalau kita berfikiran macam tu. Tak boleh. Kerana Quran dan hadis dah terang, kita datang pada Nabi Adam AS dan Nabi Adam daripada tanah. Full stop, tutup. Datang siapa pun, teori mana pun, dan ditolak dengan keimanan yang tinggi kepada Allah. Jadi kita juga nak menjawab. Kerana banyak ceritanya, ada sebuah kajian, kerana bila duduk tempat itu kita akan menyerupai suasana, kerana mereka duduk atas pokok. Dan manusia, saya tak tuju pada musuh pada etnik tertentu. Bila manusia tanpa agama, dia akan buat benda jelek, benda yang luar pada tadi.
Berlaku kes manusia bersetubuh dengan anjing, manusia bersetubuh dengan monyet. Dan Quran ini, hadis juga menjelaskan manusia ingkar perintah Allah, tak beriman pada Allah, kami jadikan mereka umpama khanazir, khinzir wa qaraidah, dan perut-perut. Maka selamatlah kita daripada termakan hujah orientalis musuh Islam. Kerana Al-Quran ini yang benar tu cerita ada manusia memang kami jadikan mereka seperti khinzir dan perut monyet, kerana mereka melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kembali sedikit lagi pada ayat ini, Allah Ta'ala menerangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menembuknya, tetapi tetap diusahakan sedikit demi sedikit. Akhirnya tertembuk jua ketika berlakunya ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka usaha tak boleh tak boleh juga crack. Akhirnya berlaku satu keretakan dan dah mula apa itu keretakan yang selanjutnya. Nabi tengah tidur di rumah isteri baginda yang bernama Sayyidatina Zainab, iaitu Zainab binti Jahsy. Nabi terbangun kerana Nabi dapat ilham daripada Allah. Nabi terbangun, Nabi pun sebut dan terperanjat, wailul lil arab minasyarri qad tara. Celakalah bangsa Arab, mereka akan ditimpa malapetaka yang dahsyat, kerana kejadian ini sudah kian hampir bagi mereka. Sayyidatina Zainab pun terbangun kerana Nabi suara akan menangis, sebut benar. Sayyidatina Zainab tanya, apa hal abang, apa hal Rasulullah, apa yang berlaku ni? Nabi kata, sesungguhnya tembok kepala itu sudah mula bocor hari ini. Nabi buat isyarat dengan dalam syarah hadis, Nabi buat isyarat macam nombor 99 terbalik. Nabi buat isyarat macam ni, dah terbocor sebesar ini, dah mula dapat ditepuk. Dalam hadis yang lain, Nabi cerita pada sahabat, tembok ni dah mula diusir, dah mula berlaku keretakan, mereka akan dah mula buat projek. Tapi tak untung di zaman Nabi, kerana Allah kukuh. Dan sekali lagi saya ulang, Allah akan tentukan roboh terus ni di dekat-dekat akhir zaman. Mereka akan nanti usaha untuk pecahkan sedikit ni bila mana dibacanya Al-Quran di wilayah berdekatan. Satu. Yang keduanya, bila mana terdengar azan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka tak dapat selenggarakan jalankan projek. Habis pada tu mereka tetap usahakan. Bilangan Ya'juj dan Ma'juj saya sebut pada kuliah terlalu banyak. Dan sudah tentulah bila banyak manusia, mereka ada sistem kehidupan ataupun pemerintahan di bawah tanah. Artinya bila ada kerahan manusia ni, ada yang dikerah sebagai penembuk, ada yang cari makan bawah tanah dan sebagainya. Dan akhir nanti akan keluar, akan datang segenap penjuru muka bumi ini. Bilakah akan berlaku? Tidak akan berlaku ketika keluarnya Dajjal. Akan berlaku ketika stabilnya pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Dan stabil ekonomi pun dah elok, masa itulah akan keluar balik fitnah Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi ini. Ayat 98 Allah Ta'ala berfirman, qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, yakni bila dah siap tembok ataupun impanan, selaku pemerintah, dia adalah berucap kepada rakyat jelata. Itu apa pengajaran di sebalik ayat ni? Kita adalah pilih para penguasa pemerintah yang juga boleh cakap. Alhamdulillah, YB kita ni umumnya pandai cakap, pandai bahas, setengah pandai mimpu pun ada juga. Kan apa kepentingan tu, pandai berbagai ada kena tangkap jenayah dan sebagainya. Itu tuan, jangan semata-mata tengok pandai cakap. Boleh cakap itu ini. Yang paling penting juga selepas itu ialah Al-Qawiyul Amin. Inilah disebut surah Al-Qasas, ciri pemimpin ialah mampu dan amanah. Mampu itu termasuk juga boleh bercakap. Kalau kita boleh pemimpin tak boleh cakap, diam dalam majlis, suruh SQ pula bercakap kan, suruh jurukuasa dan KSQ bercakap, rugilah kita nanti dia jadi menteri bagi wakil rakyat.
Dzulqarnain dan para nabi sangat mahir bercakap. Bila dia bercakap kali ini apa dia kata? Selaku pemimpin bertakwa pada Allah, dia kata apa yang kita berjaya buat ini datang daripada rahmat Allah. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi selepas azan Isya. InsyaAllah ta'ala kita sambung sedikit lagi. Pada hari ini Dzulqarnain telah menyatakan selama siap projek yang berjaya dijalankan hasil bersama pemerintah dan rakyat. Apa disebut? Ini ialah suatu rahmat dari Tuhan ataupun daripada Tuhan. Kerana hal inilah menyebabkan Dzulqarnain menjadi tokoh yang sangat istimewa dalam dunia Islam. Semua ini berlaku hasil daripada kerahan ataupun pemerintahan beliau. Tetapi dia tak sama sekali tidak buang, disandarkan kembali perkara ini hanya berlaku dengan izin dan rahmat Allah. Begitulah para penguasa pemimpin kerajaan kita kan. Pada mana-mana pihak kita nak berdanilah yang sentiasa mereka dan ingatan dan ucapan mereka. Barulah para pemimpin kita di kalangan Muslim benar-benar menjiwai agama sebenar-benarnya. Oleh itu para penguasa kita mana-mana pihak jangan malu segan terkait dengan Allah. Biasanya para penguasa terkait dengan Allah Islam ni majlis Rasul, marhaban, bulan Ramadan, daripada itu kurang kait dengan Allah. Sebab ada tujuh hidup itu apa? Politik, ekonomi itu perantaranya semua untuk Allah. Jadi menjadi tanggungjawab segarkan rakyat jelata dan diri kembali kepada Allah. Apa cuma bidang yang kita tempuh, jangan lekang pada ingati Allah. Misalnya dalam bidang undang-undang, tanah air kita dan rata-rata negara Islam amat terikat dengan undang sivil ajuan pada mereka. Tapi hasil ada orang pemimpin tokoh yang nak pada agama, dia cuba jernihkan sistem-sistem. Ini satu perjuangan panjang. Contoh tokoh hebat yang tuan-tuan kenali, sehingga kan namanya dibahas di salah satu fakulti di UIT, iaitu Profesor Ahmad Ibrahim. Expert undang-undang, tapi yang ucapan yang disebut adalah yang lebih baik cara Islam. Kita nak dengar word ni daripada semua. Tapi kenapa semua tak disebut? Kerana tak faham agama, hanya memandang dunia semata-mata. Demikianlah antara contoh. Tanpa saya nafikan contoh yang lain pun ada di kalangan para pemimpin kita. Misalnya betul jelas seperti Sultan Brunei. Apa disebut, kakak saya ingat sudah tiba masanya Brunei menjadi tanggungjawab laksanakan hukum hakam Allah. Kalau tak, yang akan lebih berdosa adalah mereka. Ucapan ini kalau tak dekat pun memang ke arahlah ucapan ke Brunei. Atau contoh lagi, tokoh yang semua pihak akan sendiri kerana kewarakan, itulah almarhum Tuan Guru Abdul Aziz. Bila pindahkan duit kerajaan negeri kepada Bank Islam, datanglah pelapor penyimpan tanya pada Tuan Guru buat jadi habislah bisnes kami, kan dengan cepat keluarkan duit ni. Apa dia jawab? Seingat saya tuan boleh ingat kan, Tuan Guru Abdul Aziz almarhum sebut, kalau saya tak pindah, siapa nak jawab? Apa dah nak jawab? Apa tak mana apa kena buat benda ni? Nampak tuan-tuan, ucapan disandarkan kepada Allah. Bagi saya, kalau kita berdoa satu benda kepada barat, tugas kita adalah lebih untuk menyucikan, menjernihkan suasana itu kepada ke arah Allah ataupun Islam. Contoh lagi dalam bidang undang-undang, orang tak sangka kepada Tun Ahmad Fairuz, bekas hakim. Dia ni memang apa-apa dia tengok buku Akta Aman, ayat Quran hadis ni tak pernah mikir-mikir. Tapi bila dah besar, bila orang jemput bagi ucapan seminar, dia selalu approachkan bab undang-undang Islam. Dia kata perlu ada usaha yang lebih untuk terang dan memang sesuai di Malaysia ke arah undang-undang Islam sebelumnya. Masya Allah, inilah yang kita nantikan kepada berbagai pihak, terutamanya pada pemimpin yang menerojoki sistem-sistem kehidupan umat. InsyaAllah
pada kuliah bulan depan kita akan masuk apa kata lanjut daripada Dzulqarnain yang menyatakan akhirnya tembok ini tetap akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah akan berlaku salah satu tanda kiamat, iaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim.